Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Amira Balkis binti Zamri. Saya merupakan pelajar PDPP bagi option PSV ambilan Oktober 2022. Pada hari ini, saya akan melakukan apresiasi seni terhadap karya yang telah saya hasilkan. Nama yang telah saya pilih bagi karya ini ialah Hiasi Siang di kala terang, terangi malam di kala gelita. Okey, berdasarkan nama yang telah saya pilih, terdapat dua fungsi utama bagi karya saya ini. Yang pertama sekali, seperti mana namanya, hiasi siang di kala terang. Maksudnya, pada waktu siang, dah memang terang kan? Jadi, kita tak menggunakan cahaya lampu. Cuma kita gunakan arca lampu ini sebagai hiasan. Hiasi siang di kala terang. Yang kedua, fungsi yang kedua iaitu terangi malam di kala gelita. Seperti yang anda lihat sekarang, gelap waktu malam. Jadi kita gunakan lampu. Fungsi yang kedua iaitu lampu itu sendiri sebagai cahaya, sumber cahaya. Itu antara dua fungsi utama untuk karya saya ini. Baik. Kita pergi kepada alatan dan bahan yang telah saya gunakan pada karya ini. Terdapat pelbagai alatan dan bahan yang telah saya aplikasikan pada karya ini. Antaranya ialah kotak-kotak yang terpakai, kemudian sarang burung, yang bahagian ni merupakan sarang burung yang terpakai yang telah pun saya olah, buat sedikit inovasi dan menjadikan dia sebagai tapak bagi arca lampu ini. Kemudian lampu, ataupun mentol. Kemudian ada juga dawai besi yang telah saya gunakan. Antara alatan yang lain, contohnya hot glue gun, pemotong dawai, pemotong kotak, ataupun pisau lah, dan sebagainya, dan lain-lain. Kemudian teknik yang telah saya implementasikan terhadap karya ini antaranya ialah teknik memotong, teknik dan teknik mencantum. Dekat bahagian bilah ni saya menggunakan teknik potongan, memotong kotak yang terpakai dan mencantumkan dia. Kalau anda lihat kat sini, ada bahagian bawah ni pun daripada kotak juga, bulatan ni. Jadi dekat bahagian situ saya buat ruang untuk dia cantumkan seperti puzzle lah. Lagi, itu antara teknik. Kemudian unsur seni dan prinsip reka bentuk yang saya implementasikan, antaranya ialah rupa bentuk. Rupa bentuk kita boleh lihat di bahagian bilah lampu ini. Dekat sini ada rupa dan bentuk. Kemudian warna. Warna untuk pengetahuan anda, warna yang telah saya gunakan ada 3 warna utama. Yang pertama sekali iaitu sparkling red dan sparkling gold. Kemudian warna utama dekat bahagian tapak dia ni, pemegang ni, warna putih. Itu 3 warna yang telah saya gunakan, saya pilih pada karya yang saya hasilkan. Kemudian warna, jalinan. Kita ada juga jalinan dekat mana? Bahagian pemegang mentol ni sebenarnya, kalau anda boleh lihat, ada jalinan. Saya menggunakan hot glue gun untuk menghasilkan jalinan pada pemegang mentol ini. Kemudian kita juga boleh lihat harmoni. Ada 2 aspek harmoni. Yang pertama dari segi bentuk dia yang sama, semua sama. Kemudian harmoni juga dari segi warna, sebab kita gunakan warna yang boleh match lah. Warna sparkling red tu sebenarnya dia macam warna pink sikit, dan sparkling gold. So dua-dua pun sparkling, jadi dia harmoni. Kemudian yang saya boleh lihat lagi dekat sini, ada juga penegasan, dekat bahagian tapak dia ni. Sebab tapak dia ni warna putih, kita boleh terus lihat pemegang ni, daripada jauh.
Okey, kemudian ada juga imbangan. Okey, imbangan di mana kita boleh lihat simetri ya. Dekat karya saya ni boleh lihat simetri imbangan. Okey. Satu lagi iaitu ruang. Kita juga boleh lihat ruang di bahagian antara gap antara bilah-bilah lampu ini. Okey, terdapat ruang. Okey. Itu merupakan unsur seni dan juga prinsip reka bentuk yang terdapat pada hasil karya saya. Okey. Kemudian saya sharekan sedikit perasaan saya ketika mula-mula mendapat tugasan. Okey, pertama sekali saya berasa teruja apabila mendapat soalan sebegini. Okey. Sebab dia agak mencabar untuk saya sebagai guru baharu dan sebenarnya tidak pernah mengambil pendidikan seni visual pun sebelum ni. Okey, cuma ada basic dalam architecture sahaja, seni bina. Okey, jadi saya menyahut cabaran tersebut dan saya berasa gembira lah apabila dapat menghasilkan suatu karya yang sebegini. Okey, kemudian saya juga berharap dengan karya saya ini dapat memotivasikan dan memberi inspirasi kepada diri saya sendiri dan rakan-rakan yang lain dalam menghasilkan lebih banyak lagi karya kreatif pada masa akan datang. Okey, baik. Setakat itu sahaja apresiasi seni saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menerangkan beberapa idea bagaimana saya mengolah idea untuk menghasilkan karya saya iaitu hiasi siang di kala terang, terangi malam di kala gelita. Okey, itu adalah nama kepada karya yang telah saya hasilkan. Baik, sebelum saya mengulas lebih lanjut lagi berkenaan motif yang telah saya pilih untuk diadaptasikan pada karya saya, iaitu pucuk rebung yang bernama Pucuk Rebung Sekuntum, saya suka untuk saya berpantun sedikit. Baik, bila memakai pucuk rebung sekuntum, bagai bertajuk bunga yang harum, gelak beriring, senyum dikulum, duduk berunding sesama maklum. Okey, itu merupakan serangkap pantun mengenai pengenalan berkenaan pucuk rebung sekuntum. Baik, kita pergi kepada kajian nakli. Okey, kajian nakli ni untuk pengetahuan merupakan satu konsep yang diguna pakai di universiti saya terdahulu iaitu Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Kami menggunakan pakai kajian nakli ni untuk mengaitkan dengan konsep ataupun idea bagi menerangkan lebih lanjut. Maksudnya kalau kita ada akli dan nakli kan. Jadi akli ni maksud dia kita menggunakan akal fikiran kita untuk menjustifikasikan sesuatu. Tetapi kalau nakli ni berpandukan kepada hadis ataupun ayat Al-Quran. Jadi untuk saya punya kajian ni saya bergantung kepada kajian nakli, iaitu ayat Quran daripada surah Yasin ayat nombor 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Yang bermaksud, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Okey, untuk penjelasan ayat bagi surah Yasin ayat ke-78 ni, pada ayat ini dijelaskan tentang keraguan kaum kafir Mekah terhadap adanya hari kebangkitan. Mereka berpendapat demikian kerana telah melupakan asal kejadian masing-masing. Mereka diingatkan bahawa Allah telah menciptakan mereka dari setetes air mani sehingga mereka lahir berwujud manusia yang hidup dan utuh. Jika seandainya mereka mengingat dan menyedari hal ini, pastilah mereka yakin bahawa Allah juga kuasa menghidupkannya kembali sesudah mati, walaupun tulang belulang mereka sudah remuk. Jadi dalam ayat ini, saya nak tekankan kepada tulang belulang. Okey, maksudnya, kalau untuk dalam ayat ni nak katakan pada katanya
waktu hari kebangkitan nanti, okey, kita akan dibangkitkan semula, okey. Walaupun tulang belulang kita ni dah remuk, okey, tapi untuk idea saya ni, saya mengguna pakai tulang belulang ni sebagai konsep dan idea juga. Okey, itu antara antara poin yang saya akan gabungkan dengan motif pucuk rebung tadi. Baik, kita pergi kepada sumber ilham. Okey, sumber ilham saya yang pertama ialah lampu. Okey, jika kita lihat pada lampu ni sebenarnya terdapat pelbagai jenis lah. Terdapat pelbagai jenis lampu yang ada di pasaran, dan lampu ni direka berbeza-beza bentuk dan saiz, warna dan fungsi. Okey, baiklah. Jika kita lihat pula kepada lukisan saya, okey, lukisan tangan, lakaran lah kiranya, terdapat banyak jenis. Kita ada flush mount shielding features, semi flush mount shielding features, floor lamps, chandelier, wall, pendant lights, recessed lighting, track lighting, shielding fans. Okey, kita ada banyak jenis lah. Baik, untuk sumber ilham saya yang kedua iaitu arca. Okey, kalau kita lihat kat sini, arca ni merupakan salah satu bentuk seni rupa yang sangat unik dan berbeza dengan bentuk seni rupa lainnya. Okey, arca ni dapat diukir dari pelbagai jenis bahan seperti kayu, batu, logam dan sebagainya sehingga memberikan variasi bentuk dan tampilan yang pelbagai lah. Okey, so kalau tengok dekat gambar-gambar tu memang ada banyak sangat bentuk kan, dari segi bentuk yang berlengkung-lengkung. Okey, itu antara inspirasi ataupun sumber ilham saya lah untuk arca. Baik, untuk kajian sumber ilham saya pula, okay, idea saya ada beberapa gabungan lah. Yang pertama ialah lampu, arca, motif songket dan juga tulang belakang penenun. Okey, baik. Untuk lampu, okay, yang pertama sekali ini merupakan sumber pencahayaan. Okey, sumber pencahayaan maksudnya dari lampu lah kita dapat menerangi sesuatu ruangan. Okey, kemudian yang kedua ialah jimat elektrik. Kita dapat menjimatkan elektrik. Contoh pada waktu malam, kita tak perlukan sumber cahaya yang terlampau terang menggunakan lampu utama, tapi kita cuma boleh gunakan sumber cahaya yang daripada arca lampu ni. Okey, untuk menjimatkan penggunaan elektrik dan mengurangkan tenaga yang tidak perlu. Okey, baik. Untuk arca pula, okey, yang pertama dia sebagai penghias ruangan. Okey, arca ni dia jadi bahan dekoratif lah dalam rumah. Kemudian dia boleh tambah nilai estetika kepada ruangan dalaman rumah. Okey, kemudian yang kedua, dia boleh menjana kreativiti kepada para seniman ataupun sesiapa sahaja yang melihat kepada arca tu. Sebab arca ni ada banyak bentuk dan seni rupa. Okey. Baik, yang ketiga iaitu motif songket. Okey, motif songket ni saya memilih pucuk rebung. Okey, ada dua sebab. Okey, yang pertama sekali, pucuk rebung ni merupakan motif yang unik kerana ia merupakan satu-satunya motif yang mempunyai bentuk semula jadi. Nak dibandingkan dengan motif-motif yang lain yang kebanyakannya berbentuk geometri lah. Okey, sebagai contoh kita ada bintang beralih, okey, kemudian tampuk manggis, ada juga bunga melor, bunga pecah 4, bunga pecah 8. Okey, kesemuanya kebanyakannya memang berbentuk geometri. Okey, tetapi berbeza dengan pucuk rebung yang mempunyai bentuknya yang tersendiri. Okey, yang kedua, motif universal. Okey, motif pucuk rebung ni dia tidak hanya terdapat pada tekstil songket sahaja, malah juga terdapat pada batik dan tekstil yang lain. Okey, baik. Untuk tulang belakang penenun, okey, untuk pengetahuan semua, saya memilih tulang belakang penenun ni sebabnya, okey, yang pertama, penenun-penenun songket ni lazimnya menenun dalam keadaan duduk. Okey, dan mereka perlu menjaga tulang belakang mereka dengan baik untuk terus menenun songket. Okey, yang kemudiannya posisi badan pengantin. Okey, kebiasaannya pasangan pengantin ni akan memilih untuk menggayakan songket, okey, pada hari persandingan mereka dan membuat pelbagai gaya ketika bergambar, okey, ataupun sesi photoshoot lah. Okey, masa sesi photoshoot tu mereka banyak menggunakan badan dan menggunakan tulang belakang ya. Tulang belakang ni untuk membuat gaya
yang pelbagai. Baik, berbalik kepada posisi badan penenun ni. Okay, penenun songket sentiasa dalam keadaan duduk apabila menenun songket. Hal ini kerana kebanyakan mesin tenunan tradisional perlu digunakan di atas lantai lah. Okay. Namun begitu, masih terdapat mesin tenunan moden yang masih menggunakan pendekatan yang sama, iaitu memerlukan penenun untuk duduk dan untuk meneruskan menenun lah proses tenunan tu. Okay, para penenun memerlukan tulang belakang yang kuat dan sihat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang tenunan. Jadi di sini tulang belakang memang sangat penting, dan disebabkan itulah saya mengambil pendekatan untuk menggunakan tulang belakang ni sebagai antara idea utama dalam penghasilan karya saya. Baik, di sini ialah perkaitan antara motif dan juga tulang belakang. Okay, motif pucuk rebung dan tulang belakang. Okay, kedua-duanya mempunyai struktur yang berulang dan melengkung. Kemudian ada juga perubahan saiz dari kecil ke besar. Okay, daripada atas tu kecil, makin lama makin besar. Okay, dan kedua-duanya juga mempunyai tahap kestabilan yang tinggi. Ini antara sebab utama saya menggabungkan dua ciri ini, iaitu motif pucuk rebung dan tulang belakang dalam karya saya. Okay, baik. Untuk bahagian pada motif pucuk rebung, jika kita lihat dekat sini, saya telah bulatkan beberapa lengkungan yang terdapat pada motif pucuk rebung. Dia ada pengulangan motif yang sama, okay, iaitu pada lengkungan tu, kalau boleh lihat. Okay, dan saya mengambil salah satu bahagian motif, okay, dan inilah merupakan bahagian motif yang telah saya pilih untuk diolah. Okay, kemudian bahagian pada tulang belakang pula saya juga olah dari saya juga mengolahkan dan mengambil daripada bulatan di bahagian tulang tu, okay, dan membuatkan 3 bulatan yang sama dan menghasilkan 3 bulatan ni maksudnya sebagai tapak kepada arca lampu saya. Dan jika kita boleh lihat di sini, ini merupakan gambaran asal bentuk tulang belakang dari sisi. Kemudian kita ambil daripada bentuk luaran tulang belakang tu. Kemudian kita gandakan garisan bentuk luaran tulang belakang menjadi dua garisan, okay, dan menjadi satu bentuk lah. Okay, kemudian kita tambahkan ruang untuk menjadikannya lebih lebar. Baik, yang ini pula merupakan posisi duduk. Ini yang telah saya lakarkan menggunakan apps digital. Okay, posisi duduk penenun membentuk seperti sebuah lengkungan. Kita boleh lihat bahagian tulang belakang dia agak melengkung. Jadi kita gabungkan dengan bentuk yang tulang tadi. Okay, bentuk tulang tadi dan lengkungan ni menghasilkan sedikit lengkungan di bahagian hujung. Okay, jadi dia tak adalah terlampau terlampau mendata sangat design dia. Okay, jadi inilah hasil akhir dia untuk saya hasilkan bilah pada arca lampu. Baik, saya telah memilih posisi badan pengantin sebagai kajian reka letak bagi hasil karya saya. Hal ini kerana pasangan pengantin memang akan kebiasaannya rata-ratanya memakai songket, busana songket untuk digayakan pada hari persandingan mereka. Dan pada hari persandingan mereka juga, mereka akan mengadakan satu sesi photoshoot ataupun penggambaran. Okay? Dan waktu penggambaran itulah mereka akan membuat pelbagai gaya. Dan dari pelbagai gaya tu juga memerlukan tulang belakang yang bagus lah. Okay? Supaya kalau tulang belakang tak sihat, dia tak boleh menghasilkan gaya yang dikehendaki. Terdapat 4 kajian reka letak saya, tapi saya memilih yang keempat ini sebagai reka letak untuk saya punya hasil karya. Untuk yang kajian reka letak yang keempat ni, kalau kita lihat dari posisi badan, yang pengantin perempuan duduk dan pengantin lelaki berdiri dan saling memandang antara satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dia punya posisi badan tu, membentuk sebuah lengkungan di bahagian bawah, dan agak sedikit lebar di bahagian bawah tu. Jadi situlah saya menggunakan idea ini untuk diadaptasikan pada hasil karya saya. Baik, untuk kajian warna pula, ada 3 kajian warna dan saya telah memilih warna yang dipilih ni ialah gabungan antara warna
merun ataupun merah-merah sikit. Kemudian warna emas. Okay. Kenapa saya pilih dua warna utama ini? Kerana kalau kita lihat songket sangat terkenal dengan dua warna ni, dua warna utama ni. Okay, merah dan warna emas. Okay, biasanya merah tu dijadikan warna latar. Okay, dan warna emas tu merupakan benang emas tu dijadikan bahagian corak dia ataupun motif. Okay, benang emas. Okay, dan warna putih tu saya pilih warna putih untuk menampakkan lagi eksklusif dan lebih moden lah. Sebab kita dah gunakan dua warna yang agak gelap dan saya perlukan warna yang cerah di bahagian tapak lah. Dan ini merupakan foto karya akhir saya. Okay, dia akan jadi macam ni, membentuk seperti sebuah bunga kalau dari atas. Antara kelebihan karya yang saya dapat kenal pasti, yang pertama ianya dia dua fungsi, iaitu mempunyai dua fungsi yang bersifat estetik, iaitu sebagai sumber cahaya dan juga sebagai hiasan ruangan. Berbalik pada namanya, iaitu hiasi siang di kala terang, terangi malam di kala gelita. Maksudnya hiasi siang di kala terang tu maksudnya waktu siang tak perlukan sumber cahaya, tetapi kita boleh jadikannya sebagai hiasan ruangan. Okey, dan terangi malam di kala gelita. Maksudnya waktu malam kita gelap dan kita gunakan karya ni sebagai sumber cahaya. Baik, kelebihan yang kedua iaitu dapat menjimatkan elektrik. Okey, karya ini membantu dalam menjimatkan penggunaan elektrik dan mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak perlu. Maksudnya kadang-kadang kita perlukan sumber cahaya yang agak sedikit sahaja untuk kita buat kerja dan tidak memerlukan cahaya yang terlampau terang. Okey, kemudian yang ketiga iaitu fleksibel, bersifat fleksibel kerana boleh diletakkan di mana-mana sahaja dan mempunyai cangkuk untuk digantung. Okey, kita boleh letak di sebelah katil ataupun gantungkan di mana-mana tempat yang bersesuaian untuk dijadikan hiasan dan juga lampu dalam masa yang sama. Baik, bagi kekurangan karya pula, terdapat dua kekurangan. Yang pertama iaitu dari segi saiz. Saiz arca lampu yang agak besar menyebabkan kurang sesuai untuk ditempatkan di ruang-ruang kecil. Okey, dan yang kedua ketahanan. Disebabkan karya ini menggunakan bahan seperti kotak, jadi dia tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari yang terik dan juga hujan sebab dia akan menyerap lembapan dan juga bila kena cahaya matahari yang terlampau terik dia akan mengeringkan bahagian permukaan bahan tu. Untuk cadangan penambahbaikan pula, saya dapati saya perlu menggunakan kemasan yang dapat melindungi arca lampu daripada terdedah kepada terik matahari lah. Itu sahaja daripada saya dan ini merupakan gambar bersama karya akhir yang bernama Hiasi Siang di Kala Terang, Terangi Malam di Kala Gelita. Sekian, terima kasih.